itu disebabkan masalah teknikal. Kejadian itu telah dimaklumkan dan dirujuk kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, JAIS. Justru itu, jemaah yang bergantung pada laungan azan maghrib dari masjid berkenaan untuk berbuka puasa pada hari tersebut, puasa mereka adalah terbatal serta perlu diganti atau diqada. Sultan Selangor berkenan berangkat merasmikan Masjid Cyberjaya 10. Perasmian masjid itu berlangsung di Majlis Berbuka Puasa Sultan Selangor bersama rakyat serta penyampaian sumbangan Hari Raya malam tadi. Berkonsep terbuka dan malar hijau, Masjid Cyberjaya berkeluasan 5 ekar ini mampu memuatkan sehingga 4,000 jemaah dalam satu masa. Kelab Adventures Hikers dengan kerjasama Room Rovers Selangor FM mengambil peluang menyantuni anak-anak yatim dan asnaf di Pertubuhan Limpahan Kasih Puchong. Program itu salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR selain berkongsi rezeki dalam bulan Ramadan. Seramai 120 anak-anak yatim dan asnaf di pertubuhan ini menerima sumbangan duit raya. Kementerian Kewangan memperincikan skop pengecualian cukai perkhidmatan bagi membantu mengurangkan kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat serta insiden cukai berganda. Pengecualian itu membantu memastikan sektor perkhidmatan negara terus berdaya saing. Kenaikan kadar CP daripada 6% kepada 6% mulai 1 Mac lepas lebih kepada perkhidmatan kemahuan dan aktiviti antara perniagaan. Ia tidak melibatkan perkhidmatan keperluan asas. UOB Malaysia melancarkan The Business Circle di Malaysia, satu inisiatif perintis. Ia bagi memperkasa pemimpin generasi akan datang dalam perniagaan keluarga di Asia. Inisiatif ini kini mempunyai komuniti yang terdiri daripada lebih 1,000 perniagaan yang dikendalikan keluarga. Perniagaan keluarga kini memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan ASEAN. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK menyalurkan peruntukan sebanyak RM400,000 bagi menaik taraf infrastruktur 3 inap desa di Melaka pada tahun ini. 3 inap desa berkenaan adalah di Melaka Pindah, Kampung Moten dan Tanjung Kling. Inap desa berkenaan layak menerima peruntukan selepas didapati mencapai piawaian yang ditetapkan. Tambahan inap desa di Melaka meningkat hampir 105% bersempena sambutan Tahun Melawat Melaka 2024. Peringkatan itu berdasarkan tempahan di 135 inap desa pada 2 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Perkembangan positif itu menjadi nilai tambah dalam menarik kehadiran pelancong dan seterusnya mencapai sasaran 18.7 juta pelancong ke Melaka tahun ini. Perbincangan terperinci hala tuju dalam mempromosikan Tahun Melawat Johor 2026 dilaksana Kerajaan Negeri bersama MOTEK. Menteri Besar Johor memberitahu pelbagai usaha dan perancangan sedang giat dilakukan dalam realisasi sasaran 12 juta pelancong. Kala itu, Kerajaan Negeri menerusi Belanjawan Johor 2024 telah peruntuk RM67.6 juta untuk tambah baik infrastruktur dan penganjuran acara pelancongan bertaraf antarabangsa. Pegawai Kesihatan Gaza dan Hamas mendakwa serangan udara terbaharu Israel terkena beberapa khemah di dalam Hospital Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah semalam. Serangan itu membunuh 4 orang dan mencederakan beberapa yang lain termasuk wartawan. Sementara itu, tentera Israel berkata serangan menyasarkan pusat kawalan dikendalikan kumpulan jihad Islam di hospital berkenaan. Sementara itu, 3 kapal yang membawa 400 tan bantuan makanan belayar ke Gaza dari Cyprus dalam misi bantuan kemanusiaan untuk Palestin. Bantuan itu dibawa oleh 2 badan amal iaitu World Central Kitchen yang berpangkalan di Amerika Syarikat dan Spanish Open Arms dari Spanyol. Serangan berterusan Israel di Gaza sejak 7 Oktober lepas mengakibatkan lebih 32,700 penduduk Palestin terbunuh dan lebih 75,000 lagi cedera. Beberapa bangunan dan kenderaan rosak akibat letupan kereta di kawasan pasar yang sibuk di Bandar Azaz, Syria awal pagi Ahad. Letupan itu dilaporkan membunuh 8 orang dan mencederakan 23 yang lain, kata pemerhati hak asasi manusia Syria. Selepas kejadian itu, pasukan kecemasan dilihat merawat beberapa yang cedera di lokasi kejadian. Turut kelihatan kereta yang musnah akibat letupan berkenaan, selain bangunan sekitarnya yang turut mengalami kerosakan. Seorang datuk bandar mati ditembak di sebuah restoran di Mexico pada Sabtu. Guillermo Torres, 39 dan anak lelakinya yang berusia 14 tahun diserang di sebuah restoran di Morelia. Namun anaknya dilaporkan terselamat. Torres ialah ahli politik
politik terbaru yang dibunuh di Mexico menjelang pilihan raya presiden pada 2 Jun ini. Dua calon Datuk Bandar telah dibunuh pada 26 Februari lalu, iaitu Miguel Angel Zavala Reyes dan Armando Perez. Sekian kata 744 dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razif, RTM, teman setia anda. Assalamualaikum. Semoga RTM terus kekal relevan, menjadi rangkaian yang terus unggul di Malaysia. Buat semua wakil RTM, selamat menyambut Hari RTM ke-78. RTM, teman setia anda. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Inilah Radio Malaya. Pada 1 April 1946, Jabatan Penyiaran telah pun ditubuhkan di Singapura dengan pengenalan Radio Malaya. Selepas pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Radio Malaya dikenali sebagai Radio Malaysia dengan kata pengenalan, inilah Radio Malaysia. Dan seterusnya penonton, kita dapat saksikan transisi perubahan evolusi penyiaran di Malaysia dengan bermulanya penyiaran televisyen Malaysia pada 28 Disember 1963 menjadi penanda aras kepada evolusi pertama televisyen di Malaysia. Tanggal 28 Disember 1963 mencetuskan lanskap baru industri penyiaran Malaysia kerana pertama kalinya perkhidmatan televisyen diperkenalkan. Siaran pertamanya telah dipancarkan dari studio pertamanya di Dewan Tuan Kuat Rahman, Jalan Ampang, Kuala Lumpur dan telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman. Demikian pelancaran siaran berwarna TV Malaysia. RTM mempersembahkan Puspa Warna. Kami dengan paparan program-program menarik sepanjang Ramadan. Setulus hati di TV1 mewarnaimu. Okey penonton, itulah tadi transisi evolusi Jabatan Penyiaran Malaysia sepastinya bermula daripada Radio Malaya pada ketika itu pada tahun 1946 sehinggalah menjadi Radio Malaysia setelah pembentukan Malaysia pada 1963 dan penyiaran televisyen yang pertama yang pada ketika itu Syu, kalau kita imbas kembali berwarna hitam putih lagi. Hitam putih.